Okay, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Okay, kita mulakan kelas Bahasa Melayu. Mulakan kelas Bahasa Melayu kita hari ini. Hari ini banyak masa. Sengit lah tidur macam ni. Okay, kelas Bahasa Melayu kita hari ini. Kita mulakan kelas kita pagi ini Bahasa Melayu. Untuk kelas Bahasa Melayu, masih lagi topik buku segalanya. Topik last, bukan, kita dah masuk topik baru, silap. Kita dah masuk topik baru iaitu temanya kebersihan, keselamatan dan juga kebersihan. Okey, kita masuk topik baru, unit baru. Buku segalanya dah habis dah. Okey, dah habis, kita masuk unit baru, kebersihan dan keselamatan. Okey, kita tengok. Siapa yang ada buku teks? Baru betul. Okey, nampak dah? Nampak. Okey, kita akan belajar Bahasa Melayu bersama cikgu. Unit 7, kebersihan kesihatan, tajuknya telitinya Rizal. Telitinya Rizal. Apa maksud teliti? Teliti itu apa? Apa maksud teliti? Siapa tahu? Tak tahu. Teliti ni maksudnya dia ambil berat tentang sesuatu yang kecil-kecil. Teliti. Dia buat satu-satu kerja dia kemas, kerja dia tersusun. Dia tak asal buat je. Ataupun contohlah dia nak kemas meja. Mak kata kemas meja, kemas buku kamu. Kamu just ambil, kamu susun-susun, kamu letak je tepi. Okey, kamu kata okey dah kemas. Tak, tapi kalau orang yang teliti, dia akan susun buku tu ikut saiz ke, yang besar kat bawah, lepas tu susun yang kecil, lepas tu letak bekas pensel, dia letak kat tepi, letak dengan lurus. Dia tak adalah letak, kadang-kadang dia susun buku kan, ada tersengit sana, tersengit sini, tak. Kalau teliti ni, dia akan susun buku tu pun dia susun buku lurus, lepas tu meja tu dia ambil kain ke, ambil tissue wipes ke, dia lap supaya tak ada habuk. Semuanya tersusun. Itu maksudnya teliti. Orang yang ambil berat tentang sesuatu. Teliti ni dia ambil berat sesuatu. Kalau disusun buat hiasan pun disusun elok-elok lurus saja. Itu maksudnya teliti. Okey, itu teliti. Kemudian telitinya Rizal. Rizal ni seorang budak lelaki. Sebelum ni kita belajar tentang budak perempuan je. Ailin, Prema, Rina. Okay, sekarang ni ada nama budak lelaki ni, tentang seorang budak lelaki ni namanya Rizal. Rizal ni dia teliti. Teliti siapa? Kalau budak lelaki, kalau kamu tengok, kalau siapa ada abang ke, ada adik ke, dia akan ambil berat tentang rambut. Mesti rambut. Kalau perempuan ni tudung lah. Cikgu tadi kan kata tudung singkat. Kalau perempuan ni dia akan ambil, kalau lelaki ni dia akan ambil berat tentang rambutnya. Rambut perlu bersih. Okey? Untuk sebagai seorang budak lelaki. Okey, ini kemasnya rambut Rizal. Okey, kita nak baca dulu teks ni, boleh? Boleh ke kita baca? Okey, siapa nak baca dulu? Okey, siapa nak baca dulu? Okey, siapa nak baca? Okey, boleh terus baca. Right, Lucia Devi. Siapa dulu? Okey, cikgu panggil nama lah. Lucia Devi dulu first. Okey, baca dulu yang warna pink ni. Buku teks muka surat berapa ni? Kemasnya rambut kamu. Boleh saya pinjam sikat? Okey, berhenti. Okey, berhenti dulu. Berhenti dulu Lucia Devi. Okey. Dia mula-mula dia cakap, wah kemasnya rambut kamu. Kemudian kawan dia ni mesti jawab dulu. Sebab dia bagi tahu kan. Terima kasih Nizam. Kan? Okey, pergi ke kuning, kotak yang kuning ni. Okey. Sebab dia ni mendengar dan betul. Jadi bila orang bercakap, kamu bagi respon macam mana? Kalau orang puji kamu, cakaplah terima kasih. Kan? Itu contohnya. Okey, boleh mula semula. Lucia Devi. Wah. Wah, kamu kemasnya rambut kamu. Next. Terima kasih Nizam. Okey, bagus. Alright, kita bagi orang lain. Siapa? Maisara? Maisara? Okey, Maisara baca.
boleh saya pinjam sikat Rizal? Okay, jawab. Maaf, Nizam, kita tidak boleh berkongsi sikat. Okey, maaf Nizam, kita tak boleh berkongsi sikat. Kenapa tak boleh kongsi sikat Dia antara kawan-kawan, bukan ahli keluarga. Ahli keluarga lain cerita. Ni kalau dengan kawan, sebab Rizal dengan Nizam ni dia kat sekolah kan. Dia kat sekolah mestilah dia orang kawan. Kenapa tak boleh kongsi sikat dengan kawan? Siapa tahu? Ada COVID. Ada COVID. Okey, lain? Selain COVID? Siapa tahu Kak Mat boleh cakap? Kenapa tak boleh berkongsi sikat ni? Sebab kamu pernah dengar perkataan satu sebab jaga kebersihan. Kedua, biasanya kat rambut ni ada apa? Benda yang kecil-kecil yang gatal-gatal kat rambut tu. Mama. Kelur momok ataupun siapa tadi cikgu dengar sebut? Kutu. Kutu, betul. Kutu. Tahu tak kutu tu apa? Tahu. Kutu tu dia macam serangga kecil. Dia suka duduk dekat rambut yang orang yang tak bersih. Kalau kita tak shampoo, kalau kita rambut kita, kalau kita tak shampoo, dia akan berminyak. Dia akan berminyak. Lepas tu lama-lama kutu suka duduk. Kutu tu dia macam serangga macam kumbang kecil je kat rambut tu. Kalau nak cari, lepas tu lama dia bertelur dan bila dah bertelur dia akan gatal. Kepala kamu akan gatal. Sebab hari tu ingat tak masa kamu nak kena check dengan doktor hari tu yang nak kena cucuk kat sekolah tu kan? Yang misi ramai-ramai tu. Ingat tak dia suruh selak, dia suruh siapa yang pakai tudung dia suruh selak kat belakang ni. Kenapa? Sebab dia nak check kutu. Kutu dia suka duduk kat belakang rambut kamu ni. Okay, tu sebab kita nak jaga. Kutu tu kalau jadi ni kalau dia boleh melompat-lompat. Jadi kalau kamu bertukar-tukar sikat, dia kawan kamu akan terjangkit lah. Kutu tu akan ada sekali. Sebab dia ada telur kecil-kecil tu. Okay, tu sebab menjaganya kebersihan. Okay, next. Kita nak minta Amni. Boleh baca Amni yang di bawah? Oh, begitu. Oh, begitu. Maafkan saya, Rizal. Okay, jawab sebelah. Saya maafkan awak, Rizal. Okay, sebelah sikat kamu. Sebelah sikat kamu bersih. Bagaimanakah cara kamu menjaganya? Macam mana kamu menjaganya? Macam mana cara nak jaga sikat sebenarnya? Yang betul-betulnya. Cuba tengok kat bawah tu ada 3 gambar tu. Lepas tu dia tulis tajuk, cara membersihkan sikat. Sebenarnya sikat ni kita kena bersihkan selalu juga. Jangan hari-hari pakai je gitu tanpa membersihkan. Okey. Macam mana cara nak bersihkan sikat? Basuh, bilas, lap. Okey. Basuh, kemudian? Bilas. Lepas dah bilas, kena lap. Okey. Sikat kamu tu, lepas ni siapa ada sikat boleh pergi. Kat sinki tu basuh. Basuh guna ada berus ke buangkan kan dia kadang macam ada habuk-habuk kan dekat dia punya sikat tu kan. Jaring-jaring dia tu. Okey, basuh. Lepas tu bilas dengan air yang bersih dan kemudian lap. Okey. Boleh faham? Okey, untuk cara membersihkan sikat ni. Okey, cikgu nak siapa? Cikgu nak Idina Kaisara. Ada? Idina Kaisara ada? Okey, cuba bagi tahu cikgu dengan ayat yang penuh. Cara membersihkan sikat. Mula-mula. Okey, macam mana? Mula-mula kita basuh. Okey, bagus. Kemudian? Kemudian bilas. Okey, selepas itu? Lap. Cuba cakap, kamu ulang balik ayat cikgu. Selepas itu? Selepas itu bilas. Okey. Kemudian lap. Dengan? Menggunakan?
Dengan menggunakan Tengok apa yang kat warna putih kat tangan dia tu. tuala Tuala yang bersih. bersih. Okey, bagus. Terima kasih Idina. Okey. Okey. Cikgu nak ulang balik. Cikgu nak minta siapa? Mariam boleh kita baca balik mendengar dan bertutur. Baca yang kotak berwarna pink dahulu, kemudian yang di tepi warna kuning. Okey. Kemasnya rambut kamu. Okey, nampak tak selepas kamu tu ada satu tanda macam huruf I terbalik. Okey, itu maksudnya tanda seru. Bila tanda seru, bacaan kamu, intonasi dia kena tinggi sikit. Wah, kemasnya rambut kamu. Macam tu. Okey? Alright, cuba baca semula. Kemasnya rambut kamu. Bagus. Sebelah. Nizam. Terima kasih Nizam. Bagus. Okey, next cikgu nak minta siapa ada sini. Nuraisha boleh? Okey, baca boleh saya? Boleh saya pinjam sikat Rizal? Okey, bagus. Sebelah dia? Maaf Nizam, kita tidak boleh berkongsi sikat. Okey, bagus. Next, Sahana. Sahana ada? Okey. Okey, baca. Begitu maafkan saya Rizal. Okey, sebelah dia? Saya maafkan. Okey, seterusnya terima kasih Sahana. Seterusnya Zara Lina. Baca yang bawah ni, sikat kamu bersih. Sikat kamu bersih, bagaimanakah cara kamu menjaganya? Okey, sikat kamu bersih. Nampak tak di sebelah tu ada tanda nokta. Bila ada tanda nokta, kita kena berhenti sekejap. Okey, ulang balik. Sikat. Sikat kamu bersih. Ulang balik, Zara Lina. Sikat kamu bersih. Okey, berhenti. Bagaimanakah cara kamu menjaganya? Bagus. Okey, macam mana kamu? Saya. Teruskan Zara Lina. Cara menjaga, jawab. Ada 3 cara dia. Cara menjaganya basuh, bilas, lap. Okey, cuba sebut dalam ayat yang penuh. Cara menjaga kebersihan sikat ialah? Cara membersih sikat ialah Okey, mula-mula kita basuh menggunakan bilas, lap. basuh menggunakan air bersih. Basuh menggunakan air bersih. Sekejap. Semula. Basuh menggunakan berus. Nampak tak dia pegang macam ada berus tu? Basuh menggunakan berus. Kemudian bilas menggunakan air bersih. Bagus. Terusnya akhir sekali lap guna tuala bersih. Okey. Bagus Zara Lina. Okey, itu cara. Okey, next cikgu nak suruh Dia Khaira, boleh baca? Baca yang okey, kita mula yang di sinilah. Oh, begitu. Okey. Dia Khaira. On microphone dulu dia. Dia Khaira on microphone dulu. On microphone. Okay.
Oh, begitu. Maafkan saya, Ustaz. Okey, next sebelah dia. Saya maafkan. Bagus. Okey, next cikgu nak minta Khaira. Khaira Imana. Khaira Imana. Okey, baca. Sikat kamu bersih. Jika kamu bersih, bagaimanakah cara kamu menjaganya? Okey, bagus. Jawab dia. Saya menjaga sikat Saya menjaga sikat dengan mula-mula basuh menggunakan bermain layang-layang terus. Okey, kemudian bilas. Bilas menggunakan menggunakan air. Akhir sekali lap menggunakan tisu. tisu ke tu? Okey, tisu boleh juga ataupun kain yang bersih. Okey, itu tentang kemahiran mendengar dan bertutur. Okey, kita nak tengok video pula. Okey? Okey, semua ready, kita nak tengok video dahulu. Sekejap. Hai Okey, kawan-kawan, boleh dengar dah kan? ini Ali. Ali berusia 6 tahun. Ali sebenarnya ada benda nak cerita dekat kita semua. Apa tu? Jom kawan-kawan, kita dengar cerita Ali. Sebenarnya, Ali ni suka sangat makan makanan manis. Ali suka makan donat, muffin, gula-gula dan aiskrim. Tapi Ali ni malas berus gigi. Tiba-tiba pada satu malam, gigi Ali sangat sakit ketika Ali sedang tidur. Lama-kelamaan, Ali pun mengalami kerosakan gigi. Ali sangat menyesal kerana dia tidak menjaga giginya dengan baik. Kawan-kawan, apa yang Ali perlu buat supaya giginya dijaga dengan betul? Jom kita tengok langkah penjagaan gigi yang betul untuk kanak-kanak. Langkah pertama, berus gigi 2 kali sehari. Kedua, guna ubat gigi berfluorida. Ketiga, tukar kepada berus gigi baru apabila sudah kembang. Seterusnya, banyakkan makan makanan yang berkhasiat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Jangan asyik makan makanan manis je tau kawan-kawan. Jangan lupa kawan-kawan, buat temu janji secara berkala iaitu 6 bulan sekali bersama dengan doktor gigi anda. Berus gigi ni, kenalah berus dengan cara yang betul tau. Jom kawan-kawan, kita tengok macam mana cara berus gigi yang betul. Mari guna ubat gigi biar besar kacang.
Ali dah faham, kawan-kawan pun mesti dah faham kan cara jaga gigi dengan betul? Kita kenalah rajin jaga gigi kawan-kawan sebab gigi kita kan tanggungjawab kita. Ingat, gigi cantik, senyuman menawan. Okey, itu cara tadi untuk menggosok gigi. Gosok gigi tak pagi tadi? Gosok? Okey, cikgu rasa semua gosok gigi kan, dah darjah 1 semua dah tahu cara gosok gigi. Tapi tadi perasan tak, dia ada bagi salah satu cara kena gosok, masa gosok gigi tu gosok lidah. Ada buat tak? Itu yang jarang kita buat kan. Ada orang selalu termiss part nak kena berus lidah. Kenapa kena berus lidah kita tu? Sebab kat lidah tu pun ada macam kotor-kotor kan. Kalau kita makan apa tu dia macam pasal kat lidah kadang-kadang kalau baby lagi dia ada putih-putih kan kat lidah dia tu. That's why kita kena berus juga lidah supaya dia bersih. Okay, kita next tengok slide seterusnya. Okay, tentang penjagaan gigi. Okay, ini next tentang nasihat Abang Geraham. Geraham ni nama apa ni? Geraham ni nama apa? Nama orang ke? Siapa tahu? Geraham ni nama apa? Gigi lah. Geraham ni nama gigi. Gigi Geraham. Gigi Geraham ni gigi yang belah belakang ni, okay? Okey, ini cerita tentang nasihat Abang Geraham. Siapa boleh seorang, cikgu nak siapa yang boleh baca ni? Siapa nak baca? Angkat tangan. Siapa first angkat tangan tu cikgu bagi dia baca. Siapa nak baca? Tekan simbol tangan. Okey, Nuraisyah Maisa. Nuraisyah Maisa dah baca tadi. Okey, Zia. Okey, Zia boleh? Okey, baca Zia. Nasihat Abang Geraham. Adik-adik gosoklah gigi dengan saiz berus gigi yang sesuai. Usah gunakan berus gigi orang dewasa. Saiz berus gigi tersebut besar. Saiznya tidak sesuai untuk mulut kamu. Berus gigi yang elok dapat kamu pegang dengan mudahnya. Oleh itu gosip kamu tidak sakit. Ingat adik-adik gosok gigi kamu pada setiap hari supaya gigi kamu bersih. Okey, terima kasih Zia. Okey, gigi Geraham ni gigi mana? Gigi Geraham ni gigi yang belah belakang yang kita gigit makanan atas bawah. Kalau tengok kat sebelah tu ada gambar tu, itu gigi Geraham. Okey, apa pesanan utama nasihat Abang Geraham ni? Siapa boleh beritahu cikgu? Apa nasihat utama Abang Geraham ni? Dia suruh buat apa? Siapa dapat jawab? Alma? Alma ada? Apa? Kairina? Okey, apa nasihat Abang Geraham yang pertama, yang paling utama ni? Dua kali. Ulang semula. Gosok gigi setiap hari. Okey, gosok gigi setiap hari. Selain daripada tu, siapa boleh? Selain daripada tu, apa lagi nasihat dia? Setiap hari. Selain gosok gigi setiap hari, apa lagi nasihat dia? Apa yang dia bagi pesanan supaya kita ingat? Selain gosok gigi setiap hari. Tentang apa? Penjagaan gigi. Penjagaan gigi, Jangan okey. guna berus gigi dewasa. Bagus. Siapa yang bercakap tu? Jangan guna Gigi berus. Zulaika.
Siti Zulaika, bagus. Kita tak boleh guna berus gigi orang dewasa. Kalau macam kamu masih lagi kanak-kanak, kena guna berus gigi yang kecil yang macam ada kartun-kartun tu. Okay? Kenapa? Siapa tahu kenapa kena guna berus saiz berus gigi yang kecil? Nanti rosak gigi. Jadi kalau guna berus gigi orang dewasa, gigi kamu rosak? Tak kan? Kenapa? Gusi. Gusi? Gusi. Kenapa dengan gusi? Orang lain siapa boleh bagi tahu? Siapa tahu boleh on je mikrofon cakap kenapa kita kena guna saiz berus gigi yang betul. Bukan guna orang dewasa punya. Susu. Sebab susu. Okey, Gigi kita susu. gigi susu. Okey, gigi susu ni gigi yang masih kecil. Jadi, kamu perlu gunakan berus gigi yang kecil supaya dia kena fit betul-betul kat gigi kamu. Kalau guna besar, berus gigi tu besar kan? Katalah ni gigi kamu. Berus gigi tu besar, jadi dia tak kena. Bila kamu gosok tu tak kena kat gigi. Jadi, bila kamu gosok gigi tu seolah-olah kamu tak gosok gigi dengan betul. Okey? Padahal kamu gosok gigi setiap hari. Jadi sebab tu kena guna berus gigi supaya dia punya berus tu kena betul kat gigi tu. Kalau berus tu besar, lepas tu nanti gusi kamu yang kat bawah tu akan rosak. Okey. Itu tentang nasihat Abang Geraham. Tengok ni, terutamanya gigi Geraham. Alright. Itu. Okey. Kita tengok yang seterusnya. Okey. Untuk tugasan hari ni, okey, tengok dulu, tak perlu buat apa. Okey, kalau di buku kamu tu, di bawah tu kamu akan nampak. Sekejap, cikgu alihkan ni dulu. Okey. Tugasan hari ni, cikgu nak buat kerja kamu senang je. Nampak tak ada tulisan yang berwarna biru tu? Dekat cerita tadi tu. Okey? Dekat tulisan tu, cikgu nak kamu cari makna perkataan dia. Makna tu apa? Maksud perkataan tu lah kan? Maksud perkataan. Kejap. Alright, kita tengok perkataan yang pertama dia bagi tu. Dia bagi perkataan saiz. Saiz maksudnya ukuran. Okay, saiz maksudnya apa? Ukuran. Perkataan yang kedua, dia tulis itu usah. Apa maksud usah? Siapa tahu? Usah ni maksudnya apa? Jangan. Jadi usah ni maksudnya jangan. Okey? Jangan. J dia ni macam I pula. Sekejap. Cikgu tukar. Dia punya ni. Okey. Usah ni maksud dia jangan. Okey. Sesuai. Serasi juga. Sesuai apa maksud? Serasi. Oh bagusnya. Sepadan, betul juga. Serasi pun betul juga. Cikgu pilih sepadan. Boleh? Sekejap, cikgu kecilkan dia punya. Okey, kalau kita tak tahu maksud ni, kita boleh cari kat mana? Siapa tahu kita nak gunakan apa untuk cari maksud perkataan? Kamus. Ya betul. Kita gunakan kamus. Tahu tak kamus tu apa? Cikgu nak pergi tandas boleh? Boleh. Okey, kamus tu dia satu buku yang dalam tu ada maksud perkataan tu. Maksudnya kalau ada satu perkataan, apa maksud dia lain? Itu kamus. Ada pula kamus juga. Okey, akhir sekali mudah. Apa maksud mudah? Senang. Senang. Bagus. Siapa yang bercakap tu? Cikgu. Alright, mudah maksudnya senang. Okey, itu dia 4 makna perkataan yang perlu kamu cari hari. Kan? Okey. Jadi cikgu nak kamu tulis balik tugasan ni dalam buku ataupun kertas. Boleh? Siapa yang ada buku boleh tulis kat buku, tuliskan maksud dia. Kalau kamu dapat 2-3 maksud, tulis je lah kat tepi tu 2-3 maksud. Okey? Macam sesuai tadi kan? Sepadan, serasi. Okey. Jadi kamu boleh tulis yang sama makna. Buku BM ke? Ya, buku BM lah kita belajar bahasa Melayu ni. Okey? Buku tulis yang kamu ada ataupun kalau tak ada boleh tulis kat kertas. Okey? Boleh? Boleh. Boleh. Alright.
Cikgu stop sharing. Okey, untuk tugasan hari ini itu sahaja yang perlu kamu buat. Kemudian cikgu nak kamu baca balik teks yang mendengar dan bertutur tadi tu. Telitinya Rizal. Okey, cikgu nak kamu baca. Kemudian yang akhir sekali tu dia tanya tentang cara menjaga kebersihan sikat kan? Ada 3 cara. Okey, cikgu nak kamu praktis cakap sendiri dalam ayat yang penuh. Okey, janganlah cakap cara membersihkan basuh, bilas, lap. Jangan gitu, cakap dalam ayat yang penuh. Mula-mula kita hendaklah kita basuh sikat menggunakan berus. Kemudian bilas menggunakan air bersih. Akhir sekali lap menggunakan tuala atau tisu. Okey, boleh praktis baca dialog tu Okey? Alright, ada apa-apa nak tanya?